أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, dan kita bertuah pada hari ini kita bersama dengan panel yang akan berkongsi permata demi permata daripada Al-Quran. Saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat sahaja. Ahlan wa sahlan ya, masya-Allah. Dan juga bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada pada sesi ulang kaji pada hari ini. Kita berada pada juz yang ke-30. Sudah tentunya amat-amat indah kita dapat Ustaz ya, untuk melihat pada surah Al-Insyiqaq, surah Al-Buruj, surah-surah yang mungkin bagi sebahagian daripada kita menghafaznya. Mari kita sama-sama mulakan dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita lihat kepada surah Al-Insyiqaq pada muka surat di 589. Kita ingin baca daripada ayat 1 hingga 9 terlebih dahulu untuk memulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 menjelaskan tentang babak-babak pada hari kiamat. Pada ayat yang ke-6 Allah menyeru kepada seluruh manusia ataupun setiap insan bahawa semua orang bekerja keras, dan bekerja keras itu sama ada bersedia ataupun tidak bersedia akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai di hadapan Allah pada ayat yang ke-7 dinyatakan maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ini adalah penerangan Allah, harapan kepada kita semua. Dan pada hari ini kita ingin bersama Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim untuk menjelaskan ayat 789 ini berkaitan dengan kitab daripada kanan tadi Ustaz ya. Kalau dinyatakan di sini akan diberikan hisaban yasira, ada cara sebenarnya kalau tak nak kena hisap. Pasal hisap ni memang amat memeritkan. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Tirmizi dan juga Puan Zalina yang bersama-sama dalam sesi ulang kaji kita bermula daripada muka surat 589. Kita berhadapan dengan surah yang mana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada 3 surah yang siapa yang ingin melihat kiamat itu seolah-olah berada di hadapan matanya, maka dia hendaklah membaca 3 surah ini. Salah satunya ialah surah Al-Insyiqaq, selain daripada surah Al-Infitar dan juga surah At-Takwir. Dan daripada keadaan kiamat, apa yang menimbulkan ketakutan kita kepadanya ialah saat ketika mana kita akan berdiri di hadapan Allah dalam satu proses yang disebutkan sebagai proses hisab. Ianya adalah merupakan satu proses yang sangat-sangat dibimbangi, kerana apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang akan diperbincangkan perkiraan buku suratan amalnya, maka dia pasti akan berhadapan dengan azab. Inilah yang ditanyakan oleh Ustaz Faz sebentar tadi. Ada tak caranya untuk kita ni terlepas daripada senario yang Nabi kata kemungkinannya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada hisab tersebut? Salah satu hadis yang masyhur seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, begitu juga dengan lain-lain daripadanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikenali sebagai Sawadul Azam. Hadis Sawadul Azam iaitu bagaimana satu ketika nanti seluruh umat manusia akan dibawa datang dengan nabi-nabi mereka. Dan saat ketika mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Nabi mengkhabarkan 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ataupun dalam riwayat yang lain menyebutkan 70,000 atau 700,000. Ada riwayat yang disebutkan oleh Abi Hazim bagaimana sama ada 70,000 ataupun 700,000, menunjukkan kepada bilangan yang banyak daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang Allah akan masukkan mereka itu ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Cuma ungkapan tanpa hisab dan juga tanpa azab inilah satu ketika bila mana Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar akan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Beliau bertanyakan kepada Nabi bagaimana dalam ayat yang ke-7, ayat ke-8 ini, hatta yang menerima buku dengan tangan kanan itu pun fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya macam tak lepas dia hisab. Sedangkan Nabi kata siapa yang akan dihisab, dia pasti akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah bagi menjelaskan maksud hisab dalam ayat yang ke-8 ini. Kata Nabi, laisa dzaka bil hisab walakin dzalikal 'ard. Nabi kata itu bukanlah yang dikatakan sebagai hisab dalam kefahaman yang sebenar, iaitu dah diperhalusi setiap daripada amal kita, sebaliknya ianya didatangkan oleh Allah dalam bentuk pembentangan semata-mata. Kita sewaktu kita nak memahamkan masyarakat ataupun kita kata mereka yang hendak memahami ayat ini, saya suka untuk mendatangkan senario kita berada di kawasan sempadan antara dua negara. Kita akan berhadapan dengan pihak immigration. Waktu itu masing-masing akan membawakan pasport dia. Pasport, okey. Ada orang yang bila sampai dekat pegawai immigration tu, pegawai tu selak juga, tapi selak macam tu saja, tok dicok terus, lepas selamatnya. Masuk Kita pun lega lah. Tapi kalau kita bayangkan kita duduk depan pegawai immigration tu, dia belek daripada muka pertama sampai muka akhir, kita punya pasport tu depan belakang kulit tu pun dia tengok sekali. Waktu tu berdebar tak sangka kita dah. Kita tahu ini mesti ada something wrong ni. Ibaratnya orang yang diperhatikan buku mereka itu dengan perhatian yang simple, yang mudah, yang disebutkan dalam ayat ni hisaban yasira. Tujuannya apa dia? Supaya apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi ayat-ayat yang lain seperti mana surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7, ayat ke-8, Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalaupun dia buat benda baik, Tuhan nak tunjukkan juga untuk mereka tahu bahawasanya Tuhan tidak pernah terlepas daripada pengetahuannya sebarang apa yang dikerjakan oleh manusia. Maka yang dapat tak kena hisab ni pun Tuhan tetap tunjukkan buku suratan amalnya, tapi dalam bentuk pembentangan yang ringkas, cepat dia masuk syurga, insya-Allah. Maka bila Nabi khabarkan begitu, para sahabat yang dengar khabar daripada Nabi ini masing-masing tertarik. Ada orang yang akan dapat hisab yang ringan ini? Masing-masing tertanya-tanya, agak-agak siapalah jenis orang tersebut. Agak-agak kalau Ustaz Faz dengan Ustaz Tirmizi dengar macam tu, teringin nak tahu tak apa sifat-sifat yang sampai boleh kami ni dapat masuk syurga Allah.
tanpa melalui hisab yang sukar. Sampailah Nabi membiarkan waktu beberapa ketika, barulah bila sampai kepada Nabi soalan-soalan daripada orang ramai tersebut, Nabi keluar kembali. Ada 4 ciri orang yang akan dapat hisab yang ringan ini, yang tidak akan dihisab dengan hisab yang keras ini. Nabi sebut humul ladina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nak dapat mereka yang tergolong dalam kalangan yang akan mendapat hisab yang mudah ini, Nabi kata mereka itu ialah orang yang pertama tidak meminta orang lain untuk mengubati mereka dengan ruqyah syirkiyah. Ini salah satu daripada pandangan berkenaan tentang maksud yastarqun, iaitulah orang yang tak minta supaya dijampi dengan jampi yang bukan-bukan ini, tak jumpa dengan bomoh yang bukan-bukan ini. Mereka itulah orang yang selamat akidah mereka. Kemudian yang keduanya, orang yang tidak percaya dengan sial-sial yang bukan-bukan. Kalau melintas biawak daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri ni, tak boleh jalan ke depan dah. Kucing hitam dan sebagainya ni. So ini orang yang tak percaya dengan benda-benda begini, maka dia akan selamat juga untuk dapat laluan ke syurga dengan mudah biiznillah taala. Yang ketiga, mereka yang tidak melakukan perawatan dengan besi panas yang dilarang yaktawun. Dan yang keempat ialah orang yang benar pergantungan mereka kepada Allah yang disebutkan sebagai wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah yang kita harapkan kita akan memperolehi hisaban yasira dengan kita penuhkan diri kita 4 sifat ini dalam diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dapatlah hisaban yasira biiznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga itulah panduan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat yang ke-8 sebentar tadi Ustaz ya. Rupanya hisaban yasira itu sebagai satu pembentangan mudah, macam pergi ke sekolah ada pembentangan report card itu, tapi kali ini dibentang tu gugup juga tu kan, tetapi maka itulah yang lebih menggembirakan dalam ayat ini, wayang qalibu ila ahlihi masrura, ya, dengan enjoy, dengan bergembira. Tetapi bagi orang yang dihisap dengan amat teliti tadi, itu yang mendebarkan, menakutkan. Dan kita doakan agar kita terelak daripada mengamalkan perkara yang 4 tadi Ustaz ya. Jadi ini sebahagian daripada surah Al-Insyiqaq yang kita ingin ambil pelajarannya, dan kita teruskan pada surah Al-Buruj pada halaman seterusnya, di mana kita ingin membaca daripada ayat 8 dan 9 berkaitan dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dan sesuatu yang perlu kita ambil pelajaran berkaitan dengan surah yang amat penting, memberi semangat kepada sahabat pejuang-pejuang ke arah keimanan. Ayat 8 dan 9 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma naqamu minhum illa السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Surah Al-Nazim pada ayat yang ke-8, dan mereka menyeksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam ayat yang ke-8 ini Ustaz ya, bila bercakap tentang surah Al-Buruj tentang perjuangan, Allah memujuk kepada orang-orang, kepada sahabat dengan kisah Ashabul Ukhdud. Dinyatakan pada ayat yang ke-8 ini tidaklah mereka menyeksa kecuali mereka ini beriman kepada Allah, yu'minu billah. Nampak macam dah lengkap tu, tapi ada tambahan Al-Azizil Hamid. Kemudian dijelaskan ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid, kembali balik kepada wasyahidun wa mashhud pada ayat yang ketiga itu. Kalau dia Ustaz jelaskan sikit mengapa penting Al-Azizil Hamid, agar ketika mendengar imam baca selepas ini tak adalah rasa macam Al-Azizil Hamid ni sambil lalu sahaja. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, kisah Ashabul Ukhdud adalah kisah yang sepatutnya diketahui oleh seluruh orang beriman, seluruh orang Islam, untuk membina keyakinan, bukan takat keimanan, tetapi keyakinan yang sungguh-sungguh bahawasanya berpijaknya kita atas agama ini ataupun beradanya kita dalam agama ini
adalah merupakan sesuatu yang perlu kita banggakan, biarpun ia mungkin dibenci oleh orang lain yang tak suka dengan agama ini, yang tak suka dengan apa yang kita bawakan daripada risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 ini, cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menempelak golongan yang dikenali sebagai ashabul ukhdud, golongan-golongan yang menggali akan parit untuk dicampakkan orang-orang beriman ke dalamnya. Mereka itulah tentera-tentera bagi seorang raja yang dikenali sebagai Raja Zunawas. Zunawas inilah merupakan raja yang mana pengikut-pengikut dia ni, tentera-tentera dia ni, asal-asalnya adalah merupakan orang yang menganut agama Yahudi. Sekurang-kurangnya mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal siapa Allah, tahu siapakah Tuhan yang disembah oleh orang yang beriman yang lain. Tak sepatutnya bila mana dia kenal, bila mana orang beriman ni beriman dengan Allah, sedangkan dia pada ketika itu juga beriman dengan Allah, lalu menjadikan sebab kepada keimanan orang beriman itu untuk mereka itu dimarahi, diseksa. Macam kita kata, kita ni dah satu kepercayaan yang sama. Untuk apa awak memusuhi saya? Untuk apa saya menyeksa awak? Itu sebab dalam Islam, Nabi SAW menegaskan tentang konsep keislaman, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebab kepercayaan kita sama. Apa yang kita pegang itu sama. Tetapi kenapa kamu tergamak menjadikan apa yang diimani oleh orang beriman, itulah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sebenar, berbanding dengan Zunawas yang mengaku Tuhan tersebut. Kerana Tuhan tersebut Allah kata Al-Azizil Hamid. Dialah yang lebih berkasa daripada Zunawas yang kamu kenal siapa dia. Dialah yang lebih terpuji daripada Zunawas yang kamu katakan dia itu sebagai Tuhan. Dan dialah pemilik kerajaan langit dan juga bumi yang telah disebutkan dalam ayat yang ke-9. Itu sebab Allah kaitkan 3 sifat tersebut. Kalau kita lihat ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibn Ashur, ketika mana dia kata fi ijra'is sifatis salas, pada ketika mana didatangkan sifat Tuhan yang 3, adalah sebagai penegasan kepada apa yang diimani oleh orang beriman, sehingga mereka itu dimangsakan dengan dijadikan sebagai bakaran dalam ukhdud tersebut, dalam parit tersebut. Ianya bukan sesuatu yang melibatkan kesalahan sehingga patut dihukum begitu. Bahkan golongan inilah yang sepatutnya dipuji kerana mempertahankan Allah yang aziz, kerana mempertahankan Allah yang hamid, kerana mempertahankan Allah allazi lahu mulkus samawati wal ard. Bila kita kembalikan kepada realiti kehidupan kita, tuan-tuan juga puan-puan, ini yang saya sebutkan tadi, orang beriman, orang Islam kena faham sungguh-sungguh surah ini. Untuk dia ada dalam diri dia izzah, kemuliaan hidup dalam Islam, dan dia tak merasa terhina sekalipun dia mungkin berhadapan dengan cercaan orang lain. Orang kata apalah hidup dengan Islam tak moden, tak sebagainya kan. Tapi kita kata bila mana kita mengangkat Allah itu sebagai Tuhan yang mulia, Tuhan yang terpuji, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang memiliki segala-galanya, serentak dengan keimanan tersebut, kita akan menjadi mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu sebab sampai 3 sifat Allah bagi supaya kita tak pernah merasa terhina dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah panduan bagaimana bila kita membaca ayat 8 hingga 9 ini. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul untuk menjelaskan ya. Makin kita berkenalan dengan Al-Aziz, makin kita ada izzah, kita rasa bangga dengan beriman kepada Allah. Makin kita beriman kepada Al-Hamid ini, kita rasa kita tak hina Ustaz ya, pasal kita ni ikut kepada yang maha terpuji. Dan sudah tentunya kita ni bukan kaleng-kaleng kan, kita ni bersama dengan Tuhan yang memiliki seluruh langit dan bumi ini, bukannya dengan raja-raja kecil, manusia-manusia yang kerdil, yang tidak ada kuasa apa sekalipun. Maka kita berpegang kepada peraturan yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi ini adalah panduan sedikit daripada surah Al-Buruj, memberi semangat kepada para sahabat, memberi semangat kepada kita. Dan kita teruskan pada halaman seterusnya pada ayat 8 hingga 10 surah At-Tariq ya. Kita melihat kepada halaman 591 ini, ayat 8 hingga 10 mempunyai panduan besar untuk kita baca terlebih dahulu. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallah.
Surah Al-Azim pada ayat yang ke-8, sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada ayat yang ke-9, pada hari diperlihatkan segala rahsia, maka manusia tidak lagi mempunyai apa-apa kekuatan dan tidak pula ada penolong. Dalam surah At-Tariq ini Ustaz ni banyak cerita pasal rahsia-rahsia ni. Boleh Ustaz cerita sikitlah, kita ada seminit dua ini. Rahsia-rahsia, orang musyrik merancang rahsia-rahsia, tetapi apa kefahaman kita untuk kita memahami rahsia macam mana pun bersedia untuk dibongkar rahsia tersebut. Sila. Antara perkara yang kita tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu sifat ilmunya. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini ianya tidak akan sama sekali terlindung daripadanya segala sesuatu, sama ada yang zahir maupun yang batin. Yang zahir ini pun kita kata kita sendiri pun masih lagi banyak yang membataskan kalau kita berbicara tentang keupayaan manusia. Ada dinding sahaja kita dah tak nampak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hatta di dinding itu pun, di balik dinding itu pun diketahui. Dalam diri kita ini pun juga Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Disebutkan kalimah as-sarair itu dengan kalimah jamaknya daripada kalimah sir. Seluruh apa yang tersembunyi itu tidak akan ada sesuatu pun yang terselindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang banyak kita mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui segala sesuatu. Maka bila kita hidup sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, sepatutnya pertimbangan kita terhadap diri kita sendiri terutamanya sebelum kita berbicara tentang orang lain, kita perbetulkan apa yang di dalam diri kita daripada ikhlas kita, daripada kita kata ketakwaan kita kepada Allah, daripada keyakinan kita kepada Allah. Hendaklah kita membetulkan ia dalam diri kita, sebab satu masa nanti bukan takat orang musyrikin saja walaupun bicara ini ditujukan kepada mereka, tetapi kita katakan diri kita sendiri bila mana kita melihat ayat ini, orang beriman sepatutnya lebih meyakini dan melaksanakan tuntutan keyakinan dengan menjaga isi hatinya daripada melakukan pelanggaran, sebab kita tahu dosa yang kita buat ini ia bukan takat melibatkan dosa perbuatan, tetapi dosa hati seperti mana kita kata riak, ujub, sum'ah dan juga lain-lain, itu juga akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada apa yang Allah tahu yang terbongkar segala-galanya nanti, ianya pasti akan ada pembalasannya. Ini yang kita bimbang Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syamsul bagaimana tema rahsia dalam surah At-Tariq ini, kalau katakan senaraikan 10 rahsia yang disimpan setakat ini yang orang lain tak tahu, ya. Dia ada asrar, dia ada sarair, ya. Tetapi bila Allah letakkan penggunaan perkataan sarair ini, kalau kita ada rahsia sebesar alam pun yang kita simpan, rupa-rupanya akan terkeluar juga yang kita harapkan. Kalau rahsia itu adalah rahsia itu harapnya membawa ke syurga, bukan ke azab yang esa. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 daripada surah Al-A'la, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Oleh sebab itu beringatlah, berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Kita kembali semula dalam My Quran Time baca faham amal untuk kita mengulang kaji pada hari ini. Kita berada pada surah Al-A'la sekarang ini, halaman 591 Ustaz ya. Dan surah ini surah yang amat digemari Nabi sallallahu alaihi wasallam baca waktu hari raya, waktu hari Jumaat. Jadi
bila Allah menyatakan wa yuyassiru khalil yusra, ya, Allah mudahkan kepada perkara yang mudah. Apa ceritanya Ustaz, sila? Tuan-tuan, kalau kita lihat dua ayat sebelum lagi pada itu, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah kata Allah telah pun membacakan al-Quran bagi Nabi. Kita tahu tentang al-Quran yang Allah turunkan, sebahagian daripada intipati al-Quran itu adalah jalan hidup yang Allah telah syariatkan bagi kita. Maka bila mana Allah mendatangkan syariat yang menerusi al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan seterusnya dijadikan panduan bagi umat, salah satu daripada ciri syariat yang didatangkan oleh Allah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sifatnya at-taisir, mudah. Allah bagi mudah jalan hidup kita untuk melakukan amal-amal saleh. Segala perintah Allah itu tidak ada kepayahannya bagi kita untuk melakukan setiap satu daripadanya, dan setiap larangan Allah itu sudah tentu ia tidak bukan tujuannya untuk menyusahkan kita, seperti mana ayat yang kedua daripada surah Taha, Tuhan kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tak turunkan al-Quran itu untuk membuatkan kamu susah menderita. Bahkan al-Quran itulah siapa-siapa yang menurutinya maka mereka akan mendapati kehidupan yang mudah. Masalahnya kita katakan hari ini, bila mana sebahagian daripada kita menganggap dengan beragama itu susah, mungkin disebabkan dia tidak mengikuti panduan sesungguhnya daripada apa yang telah didatangkan oleh Allah dalam Al-Qurannya dan sunnah Nabi SAW. Kita ambil contoh mudahnya tentang solat kita lah, yang paling basic dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ada ke lagi orang menganggap solat itu susah? Sebab kita kata ia boleh dikerjakan di mana-mana satu. Dan dalam keadaan kita kata pakaian yang kalau dipakai dalam keadaan sifat menutup aurat yang biasa, itu pun sudah memudahkan kita untuk menunaikan salat-salat kita. Melainkan siapa-siapa yang cuba untuk menyusahkan diri dia, seperti mana apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini, urusan agama inilah urusan yang sangat-sangat mudah. Wala yushadud din illa ghalabah, melainkan siapa-siapa yang cuba untuk menyusahkan jalan beragama, dia mencipta jalan beragamanya sendiri. Contohlah, kita ambil contoh yang mudah. Orang perempuan kata kalau nak semayang mesti kena pakai telekung. Dia mewajibkan diri dia nak semayang mesti kena pakai telekung. Tak jumpa telekung tak semayang dia. Walaupun dia dah pakai baju kurung, tudung elok dah, tapi sebab kita kata tak jumpa telekung tak boleh semayang, maka dia yang menyusahkan diri dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuatkan diri dia akan tewas terhadap tuntutan beragama. Sedangkan Allah telah awal-awal lagi mengkhabarkan kepada kita dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu alam. Allah takkan memberatkan kita sesuatu melainkan apa yang termampu, yang kita mampu lakukan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi itulah maksud daripada ayat yang ke-8 tadi, Allah memudahkan urusan untuk kita mengikut syariat yang Betul. Dimudahkan ini, ya, bukannya untuk menyusahkan. Dan sudah tentunya bila cakap tentang syariat, jalan ini akan memudahkan kita ke syurga. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya ialah kita selalu mengambil tazkirah, ya, daripada al-Quran ini sebagai az-zikra, dan ini juga yang disentuh dalam surah Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-21 dan 22, ya, 21 dan 22 kita baca ayat ini ringkas sahaja, tetapi surah inilah yang biasanya pagi-pagi raya Ustaz, ya, kita dengar dan kita nak lihat jugalah apa kaitan dengan raya dan juga dengan kehidupan kita setiap hari ini. Kita baca ayat 21 22 surah Al-Ghasyiyah bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sadaqallah. Surah Azim, maka berilah peringatan kerana sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan, engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Itu terjemahan kepada bimusaitir. Tapi kalau Ustaz boleh ceritakan bimusaitir apa, daripada perkataan apa, dan dalam konteks kita sekarang ni apa yang perlu kita elakkan daripada menjadi musaitir ini? Silakan. Kita nak lihat betapa Nabi SAW telah dikurniakan oleh Allah kitab yang sangat-sangat agung. Bukan apa, saya nak kongsikan juga sikit daripada sebelum kita bicarakan tentang kalimah musaitir ni Ustaz. Tadi kita baru sebut daripada ayat yang ke-9 surah yang kita bacakan Al-A'la tadi, fadzakir innama anta mudzakkir. Dalam ayat yang ke-21, fadzakir
fadzakir inna fa'atid dzikra, di sini fadzakir innama anta mudzakir. Betul. Satu ayat yang Tuhan ceritakan untuk Nabi, satu ayat yang Nabi diperintahkan untuk sampaikan bagi orang musyrikin. Kalau kita kata dalam ayat ni, Allah mudahkan jalan untuk kita nak bersyariat tadi, jalan agama bersyariat. Dan Allah minta daripada jalan kemudahan kita bersyariat tadi, Allah minta Nabi sampaikan pesan. Dan mudah-mudahan pesan yang disampaikan itu memberikan manfaat. Ya. Tapi ada setengah daripada manusia, bila mana sampai kepada mereka agama yang mudah ini, mereka macam nak terima tak terima, nak terima tak terima. Orang cerita kata kalau ikut Islam hidup tu akan mudah, hidup tu akan bahagia dunia dan juga akhirat. Tapi dia buat je kan. Maka pada waktu itu Allah perintahkan kepada Nabi SAW, agak-agak orang macam ni kita nak buat apa? Contohlah kita nakkan kebaikan kepada seseorang kan. Tengok kepada dia, awak ikutlah benda ni baik. Kalau makan ubat ni sihat, kalau awak jauhi benda tu awak akan selamat. Tiba-tiba tengok-tengok ubat pun dia tak makan, hak benda yang kita larang tu dia nak buat. Geram ke tidak? Geram. Mesti geram kita. Mau nak penyet-penyet orang ni kata kan. Tapi Nabi SAW diajar oleh Allah, tugas kita itu hanyalah seorang pemberi peringatan. We are the reminder, not kita kata judge, bukan seorang hakim yang menjatuhkan hukum kepada sesiapa. Maka dikala bila mana Allah menyebutkan fadzakir innama anta mudzakir, sifat yang Allah berikan kepada Nabi, begitu juga dengan kita memperingatan, menyambung peringatan daripada Nabi ini, lasta alaihim bimusaitir. Allah kata kamu bukan musaitir. Musaitir yang kalau kita lihat dalam tafsirannya para ulama menyebutkan ada dua sifat, iaitu al-mujbir wal mukrih. Orang yang memaksa orang lain, orang yang kita kata mengkerasi ke atas orang lain untuk menerima sesuatu yang disebutkan sebagai autokrasi ni kan contohnya. Nak juga. Sedangkan bagi Islam, awal-awal lagi kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang konsep Islam. Islam ialah agama dakwah, agama menyuruh manusia untuk menuju kepada jalan kebaikan dunia dan juga akhirat. Tetapi kalaulah ada yang tidak mahu menerima jalan Islam, sebelum daripada itu mereka itu bukan Islam, maka kita tidak boleh paksa dia untuk terima Islam, melainkan kalau dia sudah sedia Muslim, dia kena bersedia untuk tunduklah. Tapi kalau yang belum lagi menerima Islam, lasta alaihim bimusaitir la ikraha fid din, ayat yang kita tahu sebelum daripada ini, daripada surah Al-Baqarah ayat 256, yang Allah kata tidak ada sama sekali paksaan untuk orang lain itu memilih Islam sebagai jalan hidup dia, melainkan kita kena terang habis-habisan, inilah Islam yang akan memberikan kamu kemudahan hidup dunia akhirat, wa nuyassiruka lil yusra. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul menjelaskan ayat 22 sebentar tadi itu, iaitu tidak ada paksaan ataupun satu tekanan ya, dan itu merujuk kepada orang yang bukan Islam Ustaz ya. Tapi kalau kita menjadi mudzakir kepada orang yang beragama Islam kan, kalau dia katakan nak minta dia solat, adakah dia tak boleh kata apa tarik tangan anak tu sampai dia ke surau ke, itu bimusaitir ke, ataupun itu belum lagi dikira sebagai musaitir? Menarik Ustaz ya. Ini soalan yang sangat-sangat baik. Bagaimana dengan orang Islam? Sebelum sampai kepada ayat ni, kita telah pun mendahului ataupun kita telah didahulukan dengan ayat-ayat untuk orang Islam. Hal ataka hadithul ghashiyah. Untuk orang Islam yang sudah pun yakin dengan hari kiamat, kalau hari kiamat yang sudah diyakini itu tidak laksanakan tuntutan ketakwaan kepadanya, beramal, buatlah ibadat sebagainya, apa erti iman yang kamu katakan kamu beriman? Adapun orang kafir yang belum sampai kepada mereka keimanan, kita boleh ceritakan, tetapi belum tentu mereka nak menerima ataupun tidak. Tetapi kalau orang yang dah beriman, yang mampu beriman, tak sampai cerita kiamat pada dia, ataupun dia dah tahu cerita tentang kiamat, dia tak dapat menunaikan tanggungjawab kepada beriman kepada hari kiamat tersebut. Kalau tak dipaksa apa lagi? Orang yang dah tahu, yang dah terima undang-undang jalan raya contohnya kita tahu. Awak tahu tak boleh memotong di dua garisan berkembar? Tahu, Datu langgar pasal apa? Boleh kena saman tak? Boleh kena saman. Walaupun dalam kita kata kerangka undang-undang yang lebih besar, orang kata ketidaktahuan terhadap satu undang itu bukan satu penafian. Penafian terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Tapi untuk orang Islam sendiri, kita kata sebelum kita sampai kepada ayat peringatan untuk orang kafir, orang Islam sendiri mesti takut dengan kiamat, melainkan orang yang belum sampai kepada mereka keimanan kepada hari kiamat, kita kena terus ingatkan dia. Wallahu a'lam.
Terima kasih ucapkan pada Ustaz. Jadi itu pencerahan ya, bagaimana kita terus committed dengan keimanan yang ada. Dan kita bercakap tadi tentang orang bukan Islam Ustaz ya, yang kita betul, bukan paksa-paksa, bukannya kita keluar pedang kalau katakan tidak mahu mengambil Islam, kerana itu adalah tugas kita bersama untuk mengingatkan, bukannya memaksakan hidayah itu ke dalam hati setiap insan manusia. Baik, kita bergerak kepada surah Al-Fajr ya, pada ayat yang ke-17 hingga 20 ingin kita bacakan bersama untuk melihat mengapa surah ini menyentuh berkaitan dengan Firaun, Ad dan Thamud, dan apakah formula yang Allah bekalkan pada ayat 17 hingga 20 kali ini. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-17. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin, sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan. Satu komentar beberapa perkara yang Allah maklumkan dalam surah Al-Fajr. Awalnya Allah menyentuh kaum Ad tentang kaum Thamud dan Firaun. Apa kaitan tiga kaum yang tadi tu Ustaz ni dengan gaya empat perkara yang ditegur sebentar tadi? Ini cerita berkenaan tentang umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Antara persamaan bagi ketiga-tiga kaum ini menerusi surah Al-Fajr yang diceritakan, iaitulah obsesnya mereka dengan harta. Itu sebab kalau kita lihat bermula daripada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, sampailah kepada cerita Firaun. Ketiga-tiga kaum ini, siapa yang pernah pergi ke tempat kediaman mereka satu ketika dahulu yang masih lagi berbaki kesan-kesan sejarah sampai ke hari ini, kita akan melihat pada tempat kediaman mereka itu antara yang diangkat sebagai lambang keagungan mereka itu ialah pada kemegahan mereka dengan harta dunia yang mereka miliki. Ya? Sehingga kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, antara ujian yang terbesar bagi mereka, anda kata diuji oleh Allah, iaitulah kehilangan harta seperti mana yang telah Tuhan ceritakan dalam ayat yang ke-15, ayat ke-16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi ahana akraman. Tuhan kata mereka ini akan melihat kemuliaan itu hanyalah pada ketika mana mereka memiliki harta yang banyak. Tapi once bila mana Tuhan sempitkan harta dia, dia akan kata inilah lambang kehinaan. So dengan memiliki harta yang banyak itulah membuatkan mereka merasa kemuliaan itu sentiasa kekal bersama-sama dengan mereka. Lantas bila mana sayangnya mereka itu terhadap harta bersangatan, menyebabkan tiga tuntutan agama yang besar, seperti mana yang kalau kita bicarakan dalam surah Al-Ma'un, yang Allah kata ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, sampailah habis ayat tersebut. Inilah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan jalan beragama yang sebenar. Maka Allah katakan daripada obsesnya mereka terhadap harta, anak yatim itu mereka akan biarkan tanggungjawab tersebut, tak tunaikan tanggungjawab terhadap anak yatim. Kemudian pada orang miskin yang meminta bantuan mereka untuk disuapkan sedikit makanan pun mereka tak galakkan orang lain untuk bagi makan kepada orang lain demi untuk menjaga harta yang lebih banyak akan berkurang. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiganya, yang disebutkan sebagai sifat asyuh, yang disebutkan oleh Al-Quran, siapa yang selamat daripada sifat syuh, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sifat orang Madinah yang hebat iaitu mereka tidak ada sifat kikir ini. Syuh ini tuan-tuan, dia bukan tamak pada harta dia semata-mata, tapi syuh yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Ta'ala ini, iaitu harta yang dia ada tu dia tamak, tetapi bila mana dia tengok harta orang lain dia nak bolot. Itu yang disebutkan oleh Allah,
wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dia akan memakan harta-harta pewarisan orang lain menjadikan ia bahagian daripada diri dia. Mereka itu bukan takat bakhil, bahkan mereka itu ada sifat yang disebutkan sebagai syuh. Maka dalam penghujung kepada ayat tersebut Allah kata wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itulah jawapan yang menyatukan tiga golongan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dek kerana obses pada harta. Hati-hati dengan harta tuan. InsyaAllah ya. Jadi itu tanda bagaimana untuk kita memastikan tak adalah sifat Firaun tu masuk dalam diri kita Ustaz ya. Maksudnya dengan kita memuliakan kepada anak yatim dan juga menggalakkan bagi makan kepada orang miskin. Galak tu kita sendiri sekalilah ya, bukannya galak betul kita pergi lari kan. Dan yang ketiganya ialah menjaga tentang harta pusaka ataupun harta waris dalam sebuah keluarga, kerana ada bahagian masing-masing yang berhak dipunyai, bukannya boleh kita rembat ataupun bolot sahaja. Jadi rupa-rupanya walaupun kita rasakan Firaun ataupun Ad Samud ini jauh daripada bumi Malaysia ini ataupun negara kita, tetapi sifat-sifatnya yang boleh menyusup ke dalam hati kita jika ianya tidak diberikan peringatan dengan panduan daripada surah Al-Fajr pada hari ini. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memimpin kita. Mungkin 1-2 minit Ustaz boleh membuat kesimpulan lah Ustaz ya, bila cakap tentang juz amma ini. Dia pendek-pendek ayatnya ya. Apakah yang perlu dimaklumi oleh penonton, tuan-tuan puan-puan sekalian apabila kita sudah pun mendekati penghujung daripada surah di dalam al-Quran ini? Silakan Ustaz. Masya-Allah, surah Juz Amma ini adalah surah-surah daripada surah-surah Makkiyah kebanyakan daripadanya. Dan kita tahu antara tema-tema surah Makkiyah ini iaitulah penegasan terhadap keimanan kita, urusan-urusan keimanan. Tetapi bila mana kita berbicara tentang keimanan, ia bukan bererti hanya melibatkan sudut kepercayaan, tetapi keimanan itu juga pasti akan menggerakkan amal dalam hidup kita, amal yang saleh yang mesti membawa kita kepada keimanan terhadap hari akhirat dengan syurga dan juga balasan nerakanya, dan juga kita juga akan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila mana kita berbicara tentang iman terhadap Allah, iman terhadap hari akhirat yang menjadi tema yang paling banyak dibicarakan dalam juzuk amma, di sana juga ada adab-adab, ada amal-amal yang mestilah disertai dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Jangan kata iman itu hanya dalam dada, yang di luar itu bukanlah segala-galanya. Tidak. Apa yang kita percaya dalam hati itu mestilah dijelmakan dalam bentuk tindakan kita. Macam tadi cerita tentang penjagaan anak yatim, kemudian bagi makan orang miskin. Orang beriman itulah cara hidup mereka. Iman itu al-iman bid'un wa sab'una syu'batan a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ala tariq. Dan dia kata iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah yang diucapkan dengan mulut, nampak dekat mulut kita, dan yang paling rendah itu menghilangkan gangguan daripada jalan manusia. Amal itu dipertontonkan hasil daripada iman. Jangan biarkan iman itu hanya di dalam, tetapi tampilkan buktinya dengan amal kita. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Syamsul untuk menjelaskan ya, paling tinggi itu la ilaha illallah ya. Pengalaman saya dekat luar negara dulu, kalau nak cakap la ilaha illallah dekat orang-orang bukan Islam tu ya, bila kita pergi, orang lain semua pergi ke universiti, kita ke kiri untuk pergi ke masjid tu pun kita dah takut. Pasal apa? Pasal waktu itu September 11, orang boleh mengatakan kita teroris, tetapi rupa-rupanya itulah perjuangan kita membekalkan ataupun menguatkan keimanan kita di mana jua. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita sempat mengulang kaji beberapa surah ini sebagai bekal permata dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Jadi di hujung ini kita berdoa bersama-sama, Allah pimpin kita, Allah jadikan juz amma yang selalu kita baca, yang selalu kita faham, selalu kita dengar daripada imam, kita dapat ambil ia sebagai punca hidayah dalam hidup kita. Kita berdoa di hujung ini bersama Fadil Ustaz Syamsul Hakimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita memohon hidayah Allah terus bersama dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan ya. Dalam surah Al-Fajar, dalam surah-surah juz amma ini bukan sekadar iman yang dinyatakan oleh Ustaz Syamsul sebentar tadi, tetapi ia juga adalah manifestasi amal kita untuk kita serius menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kesempatan ini tuan-tuan masih lagi berpeluang untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan menyumbang, dan harapnya dengan sumbangan tuan-tuan ini kita dapat melaksanakan program-program Quran. Dan bagi individu, bagi organisasi yang ingin melaksanakan program Quran memerlukan dana, berhubung dengan nombor yang tertera untuk kita sama-sama susunkan bersama agar Quran sentiasa tinggi di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.